dan 1,833 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,136 tempat ibadah serta 1,240 tempat riadah. Semalam PDRM telah menahan seramai 284 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 278 individu telah dikompaun, manakala 6 individu pula diremand. Antara kesalahan arahan PKPP termasuklah yang masih menjadi paling tinggi ialah kegagalan memakai pelitup muka, iaitu seramai 134, yang gagal mengamalkan penjarakan fizikal ataupun kita panggil social distancing, yang lebih popular dengan penjarakan sosial, seramai 68 orang. Gagal menyediakan peralatan merekod butiran peribadi seramai 33 orang, dan juga melanggar syarat perintah PKPB. Ini saya yakin daripada kawasan-kawasan yang diisytiharkan PKPB seramai 20 orang. Begitu juga dengan premis yang beroperasi lebih masa seramai 16 orang, dan ada beberapa kategori lain yang tidak saya sebutkan di sini satu persatu. Task Force Operasi akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta akan terus mengambil tindakan terhadap individu yang masih gagal mematuhi SOP PKPP, malah premis-premis perniagaan juga akan diambil tindakan. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benting melibatkan pelbagai agensi beruniform yang akan terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu, daripada devolusi oleh parti ataupun pendatang tanpa izin bagi mengawal rentas sempadan dan juga mengekang penularan wabak COVID-19. Semalam, Ops Benting telah berjaya menahan 37 parti serta berjaya merampas 2 kenderaan darat. Sebanyak 282 sekatan jalan raya Ops Benting dilakukan di seluruh negara, yang melibatkan 204 oleh PDRM, 68 oleh ATM dan 10 oleh AKSEM. Bagi negeri Sabah saja, kerana saya menyebutkan bahawa tumpuan diberikan kepada negeri Sabah, maka saya nak memberikan sedikit gambaran tentang tindakan yang dilaksanakan di Sabah. Secara keseluruhan, sejak Januari hingga 13 Oktober 2020, seramai 12,877 parti telah berjaya ditahan, dan masih terdapat 5,204 parti berada di pusat-pusat tahanan. Dari jumlah tersebut, 4,456 parti daripada Filipina, 618 dari Indonesia dan 130 daripada lain-lain negara, termasuklah Bangladesh dan sebagainya. Ops Benting di Sabah telah melibatkan 3,493 anggota penguatkuasa beruniform, 10 buah kapal serta 54 bot pemintas berkawal dalam satu-satu masa. Sehingga kini seramai 7,673 parti telah dihantar pulang ke negara masing-masing, antaranya lebih 4,000 daripada Filipina dan lebih daripada 2,000 daripada Indonesia. Mengenai sekatan jalan raya Ops Benting di Sabah, ianya melibatkan 68 sekatan jalan raya
yang merangkumi 57 daripada PDRM dan 11 daripada ATM. Orang ramai boleh membantu kerajaan untuk mengekang kemasukan parti ke negara kita. Oleh itu, orang ramai boleh membantu kerajaan dengan cara menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa bagi kita mengatasi masalah ini. Oleh itu, orang ramai boleh menghubungi hotline National Task Force di talian 011-6251-1123. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 10,438 operasi sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 19 op sanitasi yang meliputi 1 zon merah, 7 zon kuning dan 7 zon hijau di 7 buah negeri dan 1 wilayah persekutuan, iaitu 4 operasi di Sarawak, Pulau Pinang dan Kedah, 2 operasi di Melaka dan wilayah persekutuan Putrajaya, dan 1 operasi di Pahang, Perak dan Perlis. Operasi sanitasi ini melibatkan 56 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 90 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan 5 daripada agensi-agensi lain. Turut menyertai op sanitasi semalam adalah 15 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 13 Oktober 2020, seramai 48,098 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa negara. Daripada jumlah tersebut, seramai 9,919 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 68 hotel dan 17 premis lain, termasuk ILA, institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara. 381 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 37,798 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai berita palsu, sehingga 14 Oktober 2020, sebanyak 273 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan juga SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 136 masih di dalam siasatan, 15 kes telah didakwa di mahkamah, 21 didapati bersalah, 13 dalam proses perbicaraan dan 12 diberikan notis amaran. Tindakan penguatkuasaan aktif juga sedang dijalankan pada masa ini berdasarkan laporan awam yang diterima. Dalam masa yang sama, sebanyak 390 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas PRP KKMM yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Oleh itu, orang ramai diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang maklumat dan kandungan yang diragui kesahihannya, dan sentiasa menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita daripada sumber rasmi yang boleh dipercayai. Perkara yang belum tentu sahih, jika kita turut sebarkan dan ianya didapati benar, anda juga boleh dikenakan tindakan. Bermakna bukan saja yang mencipta berita palsu itu yang akan dikenakan tindakan, tetapi penyebar pun boleh diambil tindakan oleh
pihak berkuasa. Sekiranya terdapat sebarang berita yang diragui kesahihannya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihannya. Mengenai PKPB di Selangor, semalam, hari ini telah pun berkuat kuasa saya kira. Sebelum ini, kerajaan telah mengumumkan PKPB di Mukim Kelang dengan SOP-nya yang telah pun diumumkan bersama. Semalam, 14 Oktober, PKPB di seluruh Selangor bermula berkuat kuasa. Oleh kerana kerajaan telah pun mengumumkan PKPB seluruh Selangor, dan Selangor tentu saja termasuk Mukim Kelang, maka SOP yang diumumkan untuk Mukim Kelang adalah terbatal. Jadi secara automatik SOP Mukim Kelang terbatal apabila kerajaan mengumumkan PKPB di seluruh negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, satu lagi yang saya cuba semalam saya sebutkan bahawa mengenai solat di masjid, solat jemaah serta solat Jumaat di masjid di Selangor dan juga wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi saya semalam mengumumkan, mencadangkan cadangan daripada kerajaan, insya-Allah perkara yang berkaitan dengan solat ini pastinya akan diumumkan dalam waktu terdekat oleh pihak berkuasa agama, sama ada di wilayah Persekutuan ataupun Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dari segi kes COVID positif di seluruh dunia, ianya terus melihat ada peningkatan. Ini merupakan gelombang ketiga yang berlaku di mana-mana di seluruh dunia. COVID positif seluruh dunia hari ini meningkat kepada 38.4 juta dengan kematian 1.09 juta orang. Dan kita tahu mana negara yang mempunyai jumlah yang tertinggi. USA misalnya mempunyai 8 juta kes COVID positif, diikuti dengan India 7.2 juta, manakala Brazil 5.1 juta. Ini 3 negara tertinggi di dunia. Dan seperti yang saya sentiasa sebutkan bahawa kes COVID-19 ini terus meningkat di mana-mana. Sebelum vaksin COVID-19 ditemui dan diguna pakai, maka selagi itulah setiap individu kita akan dikelilingi oleh pembawa-pembawa COVID positif ini. Dan kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang merupakan pembawa kepada virus ini. Jadi sebab itulah kita sentiasa perlu berhati-hati untuk melindungi diri kita dan keluarga kita serta masyarakat di sekitar kita, melindungi kawan-kawan kita. Jadi sebab itulah saya sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa amalkan kawalan kendiri, patuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan, sama ada di kawasan PKPB, di kawasan PKPD ataupun di seluruh negara. Kerana perlu saya ingatkan sekali lagi bahawa PKP pemulihan masih lagi dilaksanakan, masih lagi berkuat kuasa, dan SOP yang diperkenalkan
masih lagi berkuat kuasa dan jika melanggar SOP tersebut juga boleh dikenakan tindakan. Jadi yang penting bukan kita perlu takut kepada frontliners semata-mata, tetapi diri kita perlu menjadi frontliners untuk melindungi bukan saja diri kita, keluarga kita, tetapi masyarakat di sekeliling kita. Oleh itu, patuhilah setiap SOP, amalkan kawalan kendiri bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.